Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah kita dapat bertemu dan kita dapat teruskan lagi kehidupan kita pada hari ini dalam dunia ini, dan kita terus mendapat nikmat, kebaikan dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan kita semua sihat, sejahtera dan dipeliharalah oleh Allah. InsyaAllah kita semua dilindungi, dipelihara oleh Allah daripada sebarang bentuk keburukan, daripada sebarang bentuk kejahatan, daripada sebarang bentuk kecelakaan, daripada sebarang bentuk malapetaka, bala bencana dan musibah, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita nak menghuraikan tentang perkara yang besar, perkara yang berkait tentang syurga dan neraka. Sebab kita sebagai manusia yang beriman pada Allah, kita sedar kita hidup dekat dunia ni hanya bersifat sementara sahaja. Kita hidup dekat dunia ni hanya sementara sahaja. Dan tiba saat kita akan meninggalkan dunia, kita akan masuk ke alam kubur, alam barzah, dan tiba masa kita akan dibangkitkan di mahsyar, di akhirat. Dan pada masa itulah akan ditentukan kita di syurga atau ke neraka. Jadi sebagai manusia yang beriman pada Allah, sudah pastilah kita nak masuk ke dalam syurga Allah. Kita tak nak masuk neraka, tempat azab, tempat yang sangat menakutkan, balasan bagi manusia yang berdosa, balasan bagi manusia yang melakukan kederhakaan pada Allah. Jadi kita nak masuk ke dalam syurga Allah. Jadi persoalannya pada hari ini, macam mana cara kita nak masuk syurga ni? Apakah amalan yang membolehkan kita masuk syurga dan menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala? Dalam kita nak menghuraikan bab ini, kita akan mengambil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ini telah menghuraikan secara detail pada kita apakah amalan yang menyebabkan ke syurga dan diselamatkan daripada neraka Allah. Jadi pada hadis ini diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi kata, waqala hadis hasan sahih. Baik, hadis ini satu hadis yang agak panjang. Baik, an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Kata Muaz bin Jabal, satu hari ditanya kepada Nabi SAW, diminta apa? Ya Rasulullah, kabarkan pada aku, beritahulah pada aku apakah amalan yang membolehkan aku masuk syurga dan dijauhkan daripada neraka Allah. Ini satu soalan yang jelas, yang terang.
Satu soalan yang kita pun nak tanya dan kita tak sabar nak menantikan jawapannya. Sebab penting, apakah amalan yang menyebabkan boleh masuk syurga dan boleh menyebabkan kita jauh selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawab Nabi, qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau ni telah bertanya soalan yang berat ni. Nabi kata, wahai Muaz, kamu dah tanya soalan yang besar, soalan yang berat, yang hebat sebenarnya. Sesungguhnya kata Nabi SAW, amalan ke syurga ni senang. Amalan ke syurga ni mudah, ringan bagi manusia yang diringankan, yang dimudahkan, yang disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi sebut, Nabi kata sebenarnya amalan ke syurga ni senang je. Amalan ke syurga ni senang saja, nak selamat neraka dari neraka ni senang saja sebenarnya amalan-amalan dia. Tapi Nabi ingatkan, senang bagi manusia yang disenangkan oleh Allah. Maknanya kita kena beramal, kena usaha, dan pada waktu yang sama kena banyak berdoa pada Allah, kena minta tolong pada Allah supaya Allah Ta'ala memudahkan kita beramal, memudahkan kita melaksanakan perintah Allah, memudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kita mintalah pada Allah supaya kita rasa benci dengan maksiat, minta pada Allah supaya kita ni rasa lazat, seronok dalam melakukan perintah-perintah Allah, dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi pada hadis ini Nabi hurailah Nabi sebut apakah amalan ke syurga ni. Yang pertama kata Nabi SAW, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jelas. Yang pertama sekali, hendaklah kamu sembah sujud pada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Ini jelas. Dan ini perkara yang paling besar lah, paling utama, paling jelas, yang telah pun diketahui, kita dah maklum dah benda ni, paling penting lah. Maknanya kita sembah sujud hanya pada Allah dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, wa tuqimus salah, kita jaga salat kita, salat 5 waktu, peliharalah. Sembahyang kita jaga, kita salat ni kita jaga sungguh-sungguh. Solat di awal waktu, solat dengan betul, solat dengan sempurna. Kan itu solat yang sempurna, solat yang berdasarkan ilmu. Jangan kita fikir disebabkan kita dah solat lama dah berpuluh tahun, jadi kita solat lebih kurang saja, tak boleh. Sebab kita solat ni kita sedang berhadapan dengan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat ni kena betul, kena sempurna, kena jaga. Jangan tinggalkan salat. Meninggalkan salat dengan sengaja termasuk dosa-dosa yang besar. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa tu'tiz zakah, bayar zakat. Ini jelas. Kita yang ada harta, ada kelebihan harta yang dikurniakan oleh Allah, tiba saat kita berilah zakat. Ni kita maklum dah. Maknanya digandingkan salat dengan zakat, sebab disebut di sini maknanya hablum minallah wa hablum minan nas. Salat yang bermaksud hablum minallah, kita jaga hubungan dengan Allah. Zakat yang bermaksud wa hablum minan nas, iaitu kita jaga hubungan dengan sesama manusia. Bahkan dalam Quran lebih kurang sebanyak 27 kali Allah ulang aqimus salah wa atuz zakah. 27 kali Allah ulang ayat tersebut, sembahyanglah, dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Berulang kali Allah sebut nak kata pentingnya hablum minallah wa hablum minan nas. Dan pada waktu yang sama nak menunjukkan bila saja Allah suruh kita bayar zakat, mana kita kena usahalah, ada duit, kena cari harta, kena cari duit supaya kita boleh memberi zakat. Nak menunjukkan pada waktu yang sama Islam tidak menghalang kekayaan. Islam tidak menghalang kita banyak harta, bahkan digalakkan. Bahkan kita Allah suruh kita jadi orang yang mengeluarkan zakat.
Yang bermaksud kita jadi orang yang ada harta, orang yang ada duit, yang boleh keluarkan zakat, yang boleh membantu manusia, yang boleh menjaga hubungan sesama manusia. Ini amalan ke syurga. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kita dekat dengan Ramadan ni, subhanallah. Yang pada hari ni kita sedang berada di tengah-tengah bulan Syakban dah ni. Lagi beberapa hari kita akan masuk bulan Ramadan. Jadi kan itu kita sentiasa berdoa pada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami, ya Allah, akan bulan Ramadan. Masukkan kami ke dalam bulan Ramadan. Minta sungguh pada Allah. Mungkinlah kali ni kita agak mencabar sikit ujian kita menyambut Ramadan. Kita banyak-banyaklah berdoa. Kita pun tak tahulah Ramadan kita macam mana ni. Sekarang ni, akan datang ni, yang terdekat ni, adakah kita boleh bertarawih di masjid di surau, dan kita boleh hidupkan Ramadan macam seperti yang lepas-lepas. Wallahu alam. Kita serah pada Allah, kita berdoalah pada Allah. Apa pun, inilah yang terbaik untuk kita dan tetap usaha menghidupkan Ramadan sebaiknya. Ini amalan yang keempat. Dan amalan yang kelima yang menyebabkan kita masuk ke syurga Allah ni, kata Nabi SAW, wa tahujjul bait, melaksanakan haji di Baitullah. Laksanakan ibadah haji bagi yang mampu, termasuk amalan ke syurga. Tu. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnah wa sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar wa salatul rajul fi jawfil lail, thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Ni Nabi tambah lagi, Nabi dok cerita lagi tentang, Nabi tanya pada Muaz, kamu nak aku tunjukkah pada kamu akan pintu-pintu kebaikan? Ini tambahan amalan sunat pula. Tadi yang Nabi sebut tadi, amalan ke syurga tadi yang 5 tadi, itu yang wajib terang-terang kena buat sungguh. Macam mana sekalipun kena buat 5 tadi. Dan Nabi tambah lagi amalan yang Nabi sebut sebagai amalan pintu-pintu kebaikan. Yang bermaksud amalan tambahan, amalan sunat yang membantu kita ke syurga Allah. Itu yang pertama kata Nabi SAW, as-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Puasa sunat, puasa bulan Syakban dan sebagainya, termasuk perisai. Puasa ni perisai. Perisai daripada nafsu kita di dunia ni. Perisai di akhirat, selamat dari neraka insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi, as-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Yang kedua kata Nabi SAW, sedekah. Tu dia, sedekah. Sedekah ni Nabi kata dapat menghapuskan kesalahan. Seperti mana air yang memadam api. Mana sedekah ni boleh memadam kesalahan kita. Sedekah ni boleh memadam kejahatan kita, boleh memadam dosa kita, seperti mana air memadam api. Tu dia. Jadi kena banyak sedekah lah, macam disebut kan, dalam ada ulama kata pernah berlaku pada dululah. Dulu telah dilanda wabak taun, virus. Negara Arab kena, negara bukan Arab kena, sampai ramai yang mati. Disebut dalam kenyataan itu sampai tak cukup kubur lah, kerana ramai sungguh yang mati. Jadi bala ni, azab wabak ni tak ditarik oleh Allah, sehinggalah manusia dibuat apa? Yang pertama, mereka ni bertaubat pada Allah. Yang kedua, mereka ni melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga, orang-orang kaya membantu orang-orang miskin, bersedekah.
satu kelebihan sedekah tu. Bila sebab mereka buat sedekah, asbab sedekah ni menyebabkan Allah tarik bala tersebut. Macam tu kita hari ni. Hari ni kita sedang menghadapi azab, menghadapi ujian Allah yang berat ni. Kita kena PKP dekat sebulan ni, nak selamatkan diri daripada virus COVID-19 ini, nak putus rantaian COVID-19 ini azab daripada Allah yang sangat menakutkan kita ni. Jadi yang kita kena buat pada hari ni, kita kena bertaubat pada Allah, kembali pada Allah, laksanakan perintah Allah, meninggalkan dosa dan maksiat, dan kita kena banyak melaksanakan kebajikan, bersedekah, insya-Allah. Jadi Nabi kata ni, sedekah ni juga dapat menghapuskan dosa kita. Dan kemudian yang ketiga Nabi sebut, Nabi kata salat di tengah malam. Nabi bacalah firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Ayat tentang mereka yang menjauhkan diri tengah malam, duk asing dari tempat tidur, tinggalkan katil pasal nak berdoa pada Allah, nak ibadat. Berdoalah dengan kata dengan hati yang tunduk sebagainya, dan mereka bersedekah lagi dan melaksanakan sedekah dengan ikhlas kerana Allah. Jadi inilah golongan manusia yang akan mendapat kebaikan, yang melaksanakan pintu-pintu kebaikan. Baik. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamih." Nabi kata pada Muaz, kamu nak aku kabarkan kepada kamu ni, apakah kepala segala urusan, apakah yang dikatakan orang kata tiang urusan itu, dan kemuncak segala urusan. Nabi kata, nak hurai ni, apakah kepala urusan, apakah tiang urusan, dan apakah kemuncak urusan itu, amalan kita lah. Baik, kata Muaz, bala ya Rasulullah, ya, bahkan nak tahulah apa dia Rasulullah. Maka jawab Nabi SAW, Rasul amril Islam wa umuduhu salah wa dhirwatu sanamihil jihad. Nabi menjelaskan, Nabi kata kepala urusan itu ialah Islam. Maknanya macam mana sekalipun kena ikut Islam kita ni. Kita beramal, melaksanakan apa saja amalan, apa saja urusan, apa saja pekerjaan dekat dunia ni dibuat dengan secara Islam, mengikut Islam, dengan berlandaskan akidah Islam. Baru betul, barulah diterima oleh Allah. Kemudian Nabi kata wa amuduhu salah, tiang urusan itu salat. Nak cantik urusan kita, amalan kita, salat kena jaga. Hubungan dengan Allah kena jaga. Nanti yang kedua. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wa dhirwatu sanamihil jihad, kemuncak urusan itu adalah jihad. Maknanya kita kena berjihad di jalan Allah. Kita tidak boleh membiarkan dosa, membiarkan kemungkaran begitu saja. Kena berjihad. Berjihad kita mencegah kemungkaran, berjihad kita mengajak manusia kembali kepada Islam, berjihad kita menegakkan kebenaran. Inilah jihad, kemuncak urusan kita di dunia ini. Itu dia. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Tsumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih." Nabi kata, engkau nak aku kabarkan pada kamu wahai Muaz, apakah raja seluruhnya ini? Yang kata amalan yang pertama tadi, amalan ke syurga tadi, yang wajib sampai yang sunat, pintu-pintu kebajikan, urusan-urusan yang disebut tadi, apakah raja semuanya itu? Nakkah aku kabarkan pada kamu? Kata Nabi pada Muaz. Maka kata Muaz radhiyallahu anhu, bala ya Rasulullah, ya, bahkan. Maka jawab Nabi SAW, qala fa akhadha bilisanih. Dan pada masa itu kata Muaz, Nabi SAW telah menunjukkan, mengeluarkan lidahnya. Wa qala, dan Nabi bersabda, kuffa alaika hadha, jagalah lidah ni baik-baik, kata Nabi. Ni raja segala-galanya tadi tu. Raja, Nabi kata ni, Nabi kata lidah ni jaga baik-baik. Jadi Muaz bertanya, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhun bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah manusia diazab
disebabkan cakap-cakap mereka, disebabkan perkataan-perkataan mereka, disebabkan lidah-lidah mereka? Tanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuk wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata, berapa ramai manusia di akhirat nanti yang mana mereka ni diheret wajah mereka, diheret hidung mereka di atas padang mahsyar ni, kemudian dicampak masuk neraka. Disebabkan lidah-lidah mereka. Ramai Nabi sebut di akhirat nanti, na'uzubillah, ramai orang yang masuk neraka disebabkan lidah mereka. Mereka diseret di padang mahsyar, wajah mereka diseret, diheret macam tu saja, dicampak masuk neraka. Pasal apa? Sebab dekat dunia tak menjaga lidah mereka. Tu bahaya tu. Maknanya dengan sebab lidah ni boleh hancur habis amalan kita. Kalau tak jaga lidah, habis amalan kita, ibadat kita habis, hangus, tak ada nilai di sisi Allah. Sebab tu jaga lidah kita. Hari ni zaman kita ni, kita jaga jari lah. Sebab kita dok banyak guna handphone kita kan, guna Facebook, WhatsApp, Instagram. Kalau guna untuk kebaikan tak apa, gunakan untuk sebarkan dakwah tak apa. Kita gunakan YouTube rakaman untuk dakwah tak apa, sebarkan. Ada yang gunakan Facebook live dakwah tak apa, tulisan dakwah viral kan, habis tak apa. Nak sebarkan ilmu, alhamdulillah, cantik sangat. Nak sebarkan kebaikan, itu yang terbaik. Kata Al-Qardawi, jihad hari ni jihad macam tu lah. Kita gunakan apa yang ada hari ni untuk Islam, itu jihad yang besar. Tapi masalahnya pada hari ni lebih ramai lagi manusia gunakan apa yang ada hari ni untuk dosa, fitnah, maki hamun, menghina sebagainya. Ni berat ni. Hari ni senang-senang gunakan Facebook, WhatsApp, di viral fitnah, menghina para alim ulama, menghina orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Kita kena ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fitnatu na'imah la'anallah man aiqadhaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu tidur. Allah melaknat barang siapa yang membangunkan fitnah itu. Dapat kita fitnah sampai ke kita ni, tulisan fitnah sampai dekat kita, kita nak baca tahu benda ni tak betul, kita tak siasat lagi, tak tabayun orang sebut kan, tak tabayun lagi, tak cek lagi, kita percaya sungguh, kita duk sebar viral habis. Mana kita yang membangunkan fitnah, dilaknat oleh Allah, kata Nabi SAW. Na'uzubillah. Jangan bayangkan benda macam ni menyebabkan habis amalan kita, habis masuk neraka. Nabi sebut pada hadis ni. Na'uzubillah. Ni kita duk PKP ni kat rumah ni, tak ada buat apa, kadang duk buka Facebook, buka macam-macam ni, nak puas hati, nak seronok, duk sebar lah benda-benda yang bukan-bukan ni. Duk seronok sangat ni. Na'uzubillah. Ingat, semuanya ada dosa, ada pahala di situ. Semuanya dilihat, diketahui oleh Allah. Setiap tindakan kita akan dinilai oleh Allah. Di akhirat kita akan mendapat pembalasan dia. Kalau kita gunakan dakwah baik, kebaikan, insya-Allah baik kat akhirat nanti. Sebaliknya, na'uzubillah, diazab. Na'uzubillah. Jadikan itulah tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat sekalian, kita berusahalah menjaga lidah kita dan berusahalah untuk melaksanakan amalan-amalan yang membolehkan kita ke syurga dan menyelamatkan kita dari neraka. Yang disebut tadi, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, waqala hadis hasanun sahih. Jadi kita sebarkan ilmu ini, sebarkan kebaikan ini. Mudah-mudahan masyarakat kita, manusia mendapat manfaat dan kebaikan. Kita teruskan sebarkan, subscribe, share, viral, apa saja. Kita sebarkan ilmu ini. Dan saya mohon maaf sekiranya tersilap, terkasar, kita ada kesilapan, tersasar. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah dan kita akan bertemu lagi
Dan kita berdoalah pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana kshif 'anna al-'adzab inna mu'minun walhamdulillahi rabbil alamin wasiru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.